Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء يا رب العالمين عنا وعن المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita madah tafsir daripada surah Yusuf. Kita akan mula permulaan kita ini insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-35. Ayat 35 insya-Allah kita akan mula baca dan kita akan masuk tafsir lah. Jadi kita nak buat kesimpulan sedikitlah daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita pada kisah yang telah lepas. Yusuf ni apabila dia dicobakan dengan orang perempuan terhadap dia tadi itu, lalu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lebih baik aku ni masuk penjara, masuk gok, lebih daripada aku ni buat salah dengan ayah pera aku. Dan lebih baik aku tadi itu duduk di dalam penjara, selamatkan diri aku daripada fitnah yang Tuhan cobakan aku ni, aku lebih suka. Apabila dia kata gitu, Tuhan pun itu sebagai doa lah. Allah Ta'ala pun selamatkan dia daripada rancangan-rancangan yang dibuatkan oleh Zulaikha. Di situlah Allah Ta'ala royak kata, "Hei hamba, kalau meminta gapo daripada aku senantiasa dengar dan mengetahui apa rayu hal daripada kamu." Itu adalah kesimpulan daripada kisah yang telah lepas. Hari ni kita nak mari tengok apabila ternyata kata Yusuf ni orang molek. Dia bukan orang karuk, bukan orang jahat. Tetapi apabila khabar jadi tersebar di negeri Mesir pada zaman itu, jadi membawa pada kata pak pera dia tu, suami bagi Zulaikha tu lah, dia kata tak boleh juga.
kita nak kena kira juga kepada muka isteri kita ni. Kita nak buat lagu mana dengan Yusuf ni, iaitu dia buat kesimpulan keputusan kata kita kena mempenjarakan dia. Di sini kita nak masuk. Mari kita sama-sama baca ayat daripada surah Yusuf ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Alhamdulillah, kita boleh baca akan 5 qiraatan daripada surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tahu amalan kita dan dengar akan perkataan kita, bacaan kita. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala balaskan ganjaran yang baik ini sebagai syafaat kita pada hari kiamat nanti terhadap kita sekalian apa yang kita telah usahakan kebaikan kepada diri kita sendiri. Allahumma amin. Jadi setelah daripada keputusan turun mari, Tuhan kata thumma bada. Kemudian bada, kalimah bada dalam Quran di sini bermakna zahara. Makna kemudian zahir. Zahir bagi mereka. Lahum makna kata bagi keluarga dia lah. Bagi suami Zulaikha dan Zulaikha dan orang sekelilingi yang ada sakut paut tadi itu makna kata thumma bada lahum, kemudian zahir nyata bagi mereka. Lagu mana? Kalau terjemah setengah daripada ulama, dia terjemah kata kemudian terbit keluar tubik bagi mereka satu pikiran, satu napak ke. Itu maknanya gitu. Waktu tubik apa? Ma ra'aul ayat, akan keterangan-keterangan yang mereka itu nampak, akan keterangan-keterangan yang mereka itu nampak, supaya apa? La yasjununnahu hatta hin, supaya dipenjara akan Yusuf sehingga satu masa. Hatta hin ai ila muddatin muayyanin, makna kata kepada masa yang tertentu. Jadi seolah kata ulama kata di sini, kama dia zahir bagi mereka itu kata ada kemaslahatan benda hak moleknya kita kena beri fikiran dan pandangan, kata kena kita tu mempenjarakan Yusuf dulu sehingga satu masa yang ditetapkan setelah daripada duk jadi apa nama apa yang kata jadi kecup doa ni sampai maruah Zulaikha ni jadi punah, balik suami dia tu jadi berasa kata tak leh dah kalau kita lepas Yusuf duk pula lepas daripada ningga, seolah kata nak berlaku lagu mana aku ni tak ada nak duk rumah sokmu, kena keluar tu bek kerja situ sini. Ginilah kita kata wak keputusan kita ambil Yusuf tadi itu pergi kurung duk dalam penjara, duk dalam gok lah tempat kita ni hingga satu masa.
Satu masa di situ makna lagu mana? Sehingga khabar-khabar dok kecil mari itu jadi selesai, jadi hilang, jadi tak ada, jadi dok dia dah, senyap dah. Nanti kita lepaslah. Yusuf tu kita lepaskan dia daripada penjara semula pula. Jadi kita nak ayat gapo di sini, ahli tafsir nak ayat kata ya suami ni kena jaga juga maruah bagi isteri dia tadi itu, supaya jadi kata apabila suami ni tak jaga jadi punuh sampai ke dia. Itu makna kata summa badalahum min ba'di ma ra'aul ayat la yasjununnahu hatta hin. Lepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala nak ayat gapo pula kepada kita. Lepas daripada ayat 35 tu lah, masuk ayat yang ke-30 ni. Masa dia duduk dalam penjara ni, kita nak ambil ibrah, ambilnya pengajaran daripada daripada apa yang Yusuf tadi masuk duduk di dalam penjara ni, dia dapat gapo ganti. Cuba kita tengok ayat yang ke-30 ni. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Dan sesungguhnya dan masuk ke penjara tadi, masuk dalam gok itu ma'ahu, bersamanya, yakni bersama dengan Yusuf. As-sijna akan masuk di dalam masuk di dalam penjara. Asal ayat ni wa dakhala ma'ahu fis sijni fatayan, tapi tu buat fi tu be. Datanya sekadar maf'ulun bih di sini. Nak ayat kata lagu mana? Nak ayat kata ya masuk sungguh. Bukan masuk seolah kata gitak kamari waktu baik selalu perakan tua selalu tu, bukan makna gitu. Masuk gidok sungguh. Masuk serta Yusuf tadi itu akan penjara fatayan, itu maf'ul, itu fa'il tu, oleh dua orang daripada orang dok buat makan ni dan minumnya kepada raja. Seolah kata raja ni nampak keputusan kata Yusuf ni kita lagi kurung dalam penjara, kita orang hidup di dalam penjara tadi itu dua orang sama sekali dengan dia. Dua orang ni fatayan ini dua budak muda, lelaki kedua-dua lah, masuk hidup sekali dengan Yusuf di dalam penjara. Siapa apa nama fatayan di situ? Fatayan di situ iaitu kena kepada orang dok buat air dan buat makan ni kepada raja. Raja ya buh angkara lah, ya nak buat gapo-gapo ni raja, okey, ya nak buat gapo-gapo ya ada cara permainan dia tu. Dia tuduh kata dua orang ni buat minum makan ni beracun kepada aku, sedangkan bukti tak ada. Cuma kalau dia kata gitu, dia kata sesakit cek banyak lah, keputusan aku lagu tu dah, ambil dua orang ni masuk duduk di dalam penjara sekali. Mana kata masuk duduk dalam penjara sekali. Apabila masuk duduk di dalam penjara sekali ni, jadi Yusuf pun boleh kenal lah saing di dalam penjara. Salah kata Yusuf tu boleh kenal saing di dalam penjara. Apabila masuknya waktu malam, sama-sama ni dua orang ni wahim mimpi. Dua orang hak masuk sekali dengan Yusuf ni berahim mimpi. Mimpi nampak ke tu, mimpi nampak ke ni. Terkadang ya senyap, tak ada wayak. Tapi hari ni malam tu yang mimpi, ia berasa nak wayak. Dua-dua orang ni nak wayak belaka ke Yusuf. Salah kata aku mimpi semalam ni, ia wayak belaka kepada Yusuf. Itu. Lalu dia kata qala ahaduhuma, maka kata salah satu daripada kedua. Salah satu daripada kedua di sini daripada fatayan, daripada dua orang budak lelaki sakning tu. Tuhan tak ada royak kata hak mana kata dulu. Hak nanti dok buat air kepada raja ke hak dok buat makan ni kepada raja. Sini kita tak kena cari. Kalau kita pergi cari sini salah kata rugi masa ni. Terkadang orang nak mendalami tentang ahaduhuma ni pia. Orang buat nasi dulu ke orang buat air dulu. Ni rugi masa. Apabila Tuhan mengibhamkan, seolah kata Tuhan tutupkan, kecek dengan cara luah-luah, tak ada pendetailan di sini,
maka kita sebagai orang Islam tak usah cari. Yakfi, padah, cukup. Katanya salah satu daripada kedua-dua orang, hak mana dulu tak ada tayin. Kata lagu mana? Tak ada menentu. Inni arani a'siru khamra. Allah. Yang mai wayak kata, sesungguhnya aku ni semalam nampak dalam mimpi. Arani ni makna lagu mana? Menampak akan daku semalam, kata aku ni a'siru khamra. Kalimah a'siru khamra ni kita ingat. A'siru ni kita pergi perahkan akan air daripada buah supaya kita jeruk wi jadi arak. Orang zaman dulu ya buat dengan tangan belakang. Kerana umat dulu ni belum pada umat Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam, arak tak ada haram apa. Boleh makan, boleh minum pada zaman belum daripada syariat kita. Mari syariat kita pun bukan haram selalu. Sayyidina Umar duk minum banyak mana? Anas Abu Bakar sendiri lain-lain. Abu Bakar ni tak minum arak. Abu Bakar tak, Umar hak lain-lain lagi minum lah. Karena Abu Bakar ni ya orang warak, dia tak makan walaupun dia belum daripada yang nak beriman dengan Nabi, tapi dia kira dengan akal fikir dia kata benda ni tak bagus, tak molek, dia tak minum. Lalu kalimah a'siru khamra ni aku duk perah arak. Sebenarnya perah arak di sini ni Tuhan kecek bima sayaulu ilaih. Bahasa Arab kata gitulah, iaitu Tuhan kecek dengan perkara yang lagi akan berlaku. Supaya kita lah balik, kita kata aku ni nak menanak nasi. Nak menanak nasi ni kau kita buat tadi tu, kau kita buah beras tadi tu dia tak jadi nasi selalu, dia dah jadi beras lagi, tetapi lagi akan dia kena jadi nasi. Maka kita takbirkan benda yang akan berlaku cerak lepas daripada kita buat, Tuhan pun kecek lagu tu. Kalimah a'siru khamra aku perahkan, iaitu akan arak. Dak kita perah buah kayu di sini, khamra di sini kata ahli tafsir yakni arak daripada buah inab. Buah zabib, buah inab ni kita panggil buah jabik belaka di sini. Nampak tu tak? Tapi arak ni kalau buah zabib hak hidup tu. Hak hidup tu angun tu dia panggil ainab. Kalau hak kering kita dak beli ke Mekah hak kelik mari tu hak kering warna kuning tu. Hak tu ainab. Itu panggil zabib. Hak tu panggil zabib. Ada buah ainab tu hak basah, hak sot. Makna kata hak tak kering tu. Kalau gitu, arak di sini ni arak nombor satu sekali, arak daripada angun, daripada buah gapo apa yang kata buah inab. Daripada buah inab. Lalu Tuhan royak kepada kita, kata orang yang masuk duduk di dalam penjara sekali dengan Yusuf tadi itu, dia kata semalam aku mimpi, kata aku perahkan buah inab nak sediakan wi jadi arak. Tu seolah kata ya royak ataku mimpi lagu tu semalam. Nak tahu lah kata ya sebab mimpi-mimpi ni buat apa. Seolah kata tanya ni nak tahu. Karena golek ke orang kita kalau royak gapo-gapo kepada orang, ya nak wi orang tadi itu hak ya royak tu royak kebaikan kepada dia, kata ya nampak tu gapo tu gitu cara dia. Wa qala al-akharu, dan berkata orang hak lain. Orang hak lain di sini makna kata seorang lagi tu. Ini sesungguhnya aku mimpi juga. Arani semalam mimpi ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku duk junjungkan di atas kepala aku ni khubz. Kalimah khubz makna roti yang buat daripada gandum. Roti yang buat daripada gandum ni kalau kita pergi negara Arab, hak Arab suka makan dinamakan aish. Aish ni salah satu daripada roti yang jadi kemakan ni asasi bagi orang Arab sampai sekarang. Dan dia tadi itu salah kata beri hormat kepada aish. Aish ni mah kita kan nasi lah. Dia buat tak payah cara dia.
dia buat yang ambil gandum mari, kemudian dia buh ibu roti, kemudian dia tadi itu masukkan garam sikit, kemudian dia perai, dia uli, lepas tu dia perai boleh semalam, setengah tak sampai semalam apa 2 jam pun dia timbul naik, maka dia akan buat jadi bulat tadi itu, dia tak atas seolah kata buah bola dia bulat tadi, tak buat kayu tadi itu tu, dia tak kemudian dia masukkan dalam from ni makna kata tempat kita ni payah ada bara tu kita tepek, kalau pokok markah tu boleh tengok lah, lebih kurang tu lah, maka tubik jadi aish ni makna makan ni orang Arab hak asal. Pada zaman dulu, zaman Nabi Yusuf AS ni, khubz ni supaya tarekah saat ni cara buat teh dia sampai ke hari ni duk makan cara tu lah orang Arab. Jadi dia nampak kata aku mimpi semalam ni aku duk junyung roti tah kepala aku ni nyamari burung tak kulut tayru min, nyamari burung makan daripada roti aku ni aku duk junyung ni. Gapo mana lagu tu? Seolah kata mari cerita kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apabila ya khabar, ya royak, orang kita bahasa dia ya kena royak dulu, kena khabar dulu. Lalu puak-puak dua orang tu kata nabbi'na bi ta'wilih, royaklah hai Yusuf kepada aku, nabbi'na ai akhbirna, tolong khabar kepada aku, kepada kami kedua-dua ni. Mari dengar dhamir jamak lalu dah, sebab jamak-jamak ni mula daripada 2 naik kepada atas. Tu mana aqal al-jam, bawah daripada jamak, mana 2 naik ke atas. Tu nabbi'na, tolong ayatlah pada aku, khabar pada aku, bita'wilihi, dengan takwilnya. Takwil di sini mana lagu mana? Takwil di sini kita ingat dah, takwil hak ada di dalam Quran ini tak serupa takwil hak kita faham dalam tempat kita duk main ni. Terkadang orang kita ni makna takwil, makna dia pergi pasal makna lain. Ambil makna hak dekat tak mau nak ambil makna hak dekat, dia ambil makna hak jauh. So umpama apabila kata orang kata raaitu asadan, aku tengok akan singa, dia tak mau ambil makna hak dekat. Makna hak dekat mana lagu mana asad, hayawanun muftarish, makna kata binatang yang masih makan ni dia tu menyamar ataupun kekeh, itu makna singa. Tapi dia tak pakai makna tu, dia pergi ambil makna rajulun syuja'un, seorang lelaki yang berani. Sedangkan sepatutnya kita kena ambil hak dekat lah dulu makna, jangan ambil hak jauh. Selama mana tidak ada izin ni suruh daripada perkataan, maka tak boleh kita pergi nak ambil makna hak jauh. Itu mana takwil hak kita faham. Ada pun takwil dalam Quran ini, hak dalam hak sebut lafaz bi ta'wilihi ni di sini dengan ijma' ulama tak ada khilaf walaupun seorang pun, bermakna dengan makna bi tafsirihi, dengan tafsir dia. Royak kepada kami huraya dia. Tafsir mana lagu mana? Tafsir bermakna al-bayan wa tawdih, keterangan dan kenyataan. Itu makna tafsir. Cuba nyata kepada hamba sikit wahai Yusuf. Salah gitu. Royak dengan penerangan, dengan pentafsiran, dengan penjelasan kepada kami sikit wahai Yusuf, inna lanaraka minal muhsinin, sesungguhnya puak kami ni nampak kata mung ni termasuk daripada orang yang muhsinin. Kalimah muhsinin di situ tu makna lagu mana? Ahli tafsir kata muhsinin di sini makna kata Yusuf ni orang suka mengajar manusia akan kebaikan. Yusuf ni dia duduk di dalam penjara. Sifat orang kalau molek ni walaupun duduk di mana pun dia molek. Ya sebab ya kira dikata orang tu apabila kata molek, duduk mana pun molek. Ya jadi orang hak boleh tarikkan orang, boleh menyelamatkan diri dia daripada kacauan pahaman hak orang. Dia boleh kontrol diri dia. Tu orang molek. Yusuf ni dia duduk dalam penjara. Cuba kita tengok sifat dia. Apabila ada orang sakit, dia tahu kata guru dia sakit duduk dalam penjara ni,
dia senantiasa gi ziarah lalu lah. Cari obat bui, ginya pecek bui, nya ambil kain sapuh muka bui, sapuh tubuh bui. Tu ya lagu tu Yusuf. Apabila orang duduk di dalam penjara tak ada nak makan, dia pergi cari makan ni, mitok kau tu, mitok kau ni, supaya wigu dia tu boleh makan seperti dia makan. Apabila orang balah jadi bergocoh ke berapa dalam penjara, dialah orang menyelesai. Orang pesing kata wahai tolong orang. Apabila dia tengok gu dia masuk penjara sekali dengan dia, duk dia moyok tak kecek dengan orang. Kalau bahasa kita agak sekarang, roh semsau. Menyakit pesing kata berasa kata hazin. Menyakit pesing kata berasa rusing. Kalau cukup 14 hari itu kena puabat dah orang zaman kita. Kena bawa orang hak dia berasa kata tenih hati, mai kecek dengan dia, daya-daya kena buat gi jumpa citawe. Makna kata bomo pesing sakut paut dengan perasaan. Jadi Yusuf ni apabila dia nampak kata saya duk dia gu dia masuk gu sekali dengan dia tu tak kecek dengan orang, dia selalu tasliyah. Kalimah tasliyah ni makna kecek nak wis semangat klik semula. Sebab lidah kita ni Allah Ta'ala tak suka kita guna lain daripada beberapa tempat saja. Tuhan kata la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan daripada percakapan manusia yang banyak tadi hak keluar daripada lidah mulut dia tu malaikat man amara bi sadaqatin, mereka yang suruh dengan berinya sedekah. Sedekah di sini makna lagu mana ahli tafsir kata wa ima dengan harta benda, wa ina dengan ilmu pengetahuan, wa dengan masa nak uwi kita tu ada pengorbanan. Au ma'rufin ataupun suruh dengan baik. Kecek jadi molek. Orang kita hari ni nak engkar benda mungkar, tapi tak pandai nak engkar benda mungkar. Apabila kau kecek, orang jadi kau kejak dengan benda mungkar. Sebab tidak ada cara. Ya benda mungkar ni kita tak boleh engkarkan bil mungkar. Ingat, kita nak engkar benda mungkar, wajib kena engkar bil hasanah wal ma'ruf, kebaikan dan kemuliaan. Tak boleh kita engkar dengan mungkar. Kalau orang ni dia tak reti dengar, kita naik suara dengan dia, dia kau teruk. Orang ni dia tak berjuruh. Kalaulah kita kerah dengan dia, dia kau tak berjuruh. Sebab tu jiwa seseorang manusia hari ni kita nak pergi buat kecek pesing kata sedak-sedak mulut kita nak kata ni tak boleh. Ya masalah hari ni, masalah jiwa ni jadi banyak punah. Kita pun tak suka lah orang lapis tinggi-tinggi nak gapo dalam dunia ni boleh berlaku. Tapi gano hati tadi itu jadi punah, akal fikiran punah, terkadang la qadarallahu lana walakum jadi selektif ni semua. Jadi Allah kata orang dalam otak tadi itu pecah. Sebab dalil kata dia tadi tu mikir banyak dan kreat serabut. Sedangkan yang nak gapo dalam dunia ni boleh berlaku. Boleh pegang negara, pegang dunia. Tapi tak lepas. Ni benda hak kita tak boleh tengok tepi-tepi kita ni lah. Allah kata perkataan kita ni Tuhan suruh guna au ma'rufin au islahin bainan nas, supaya kita menyelesaikan masalah di antara satu sama lain. Bukan apabila kita kecek jadi masalah kau tambah. Maka Yusuf ni dia kecek nak buat lagu mana wis semangat tu kelik, wis semangat tu jadi gagah semula. Orang kita kalau tak ada semangat tak alir. Supaya orang kita kalau sakit dah hospital, orang nak jadi doktor, jadi bomo, jadi pet ni, jadi payaban, jadi gapo pun penting sekali kena belajar bab cakap pe. Nampak ke kata orang ni tak rak dah, cerak apa tak rak dah dalam ilmu dia, kata tak boleh pergi dah. Tapi tak boleh sama sekali nak kecek dengan lidah kata cerak tak boleh pergi dah. Tak boleh kecek lah tu. Hari ni masalah orang tak faham sini ni. Tak faham dia kata nak guna lidah kita macam mana. Kita ramatkan apabila kita kecek kebaikan kepada orang, boleh orang tu tenang hati, tak boleh gapo kalah mana. Tak. Tuhan balas kebaikan kepada kita ni
lebih daripada gapo lagi kalau kita menyenangkan hati orang. Sebab tu hari ni satu perkataan yang kita kena faham kata, jangan kita kecek betul berdoa. Dia mau kata kita balas ni kecek gapo-gapo betul. Kecek tubik pada hati sungguh. Itu bukan kecek betul. Orang panggil kecek tak kira. Bahasa siapa panggil put mai kit, kecek tak kira. Apabila kita kecek benda kita tak kira, benda kita tak ambil perasaan dia mari boleh perasaan kita kecek nak sedap mulut kita. Lagu mana jadi? Orang tadi itu jadi rusak dengan sebab kita lah kena tanggungnya. Sebab tu dalam Islam kita ni ia suruh kita kecek dengan molek. Ibu bapa kecek molek dengan anak. Anak kecek molek dengan ibu bapa. Guru kecek molek dengan anak murid. Anak murid kecek dengan molek dengan guru. Rakyat kecek molek dengan pemimpin. Tak kira setinggi mana, asalkan dia pemimpin, radap mana tak kira, lapisan kampung ke, keluarga ke, negara ke, dunia ke, kecek molek. Maka balik hak pemimpin kecek molek, barulah terimanya perdamaian di antara satu sama lain. Dengan sebab itu Yusuf ni sifat yang lagu tu. Apabila ia ada buat kerja lagu tu 2, 3, 4 kara kita sebut mari saat ni tu, 2 orang hak masuk penjara hari tulah. Wan diaukan hari tulah masuk penjara hari tulah. Dengan dia kata inna lanaraka minal muhsinin. Sesungguhnya aku ni tengokmu wahai Yusuf termasuk daripada orang suka mengajarkan manusia akan kebaikan. Mung ni orang molek sungguh Yusuf. Sebab tu aku basah harap hati apabila aku nak tanya mung. Sebab kebaikan ni ia bukan dok di perkataan saja, ia kena tengok di perbuatan. Perbuatan ni sebagai ukuran bagi perkataan kata dia tu orang molek ataupun tidak. Apabila gitu Yusuf pun senyum muka. Alhamdulillah, seolah kata mung ni harap hati kepada aku. Aku ni bukanlah sekadar makna kata seperti mung dok pahal sangat. Ni tawaduknya Yusuf alaihi salam. Lalu dia kata, Yusuf pun kata, ni sifat bagi orang kita ni. Apabila orang tanya kita benda hak kita kuasa, nak berikan jawapan, nak berikan penyelesaian, hendaklah kita kemukakan. Jangan bakhil. Jangan kita bakhil walaupun perkataan. Tak boleh. Hari ni orang nak kecek wisni hati pun tak ada hari ni. Hari kita duduk ni hari penuh dengan fitnah. Sebab tu aku baca khutbah pada minggu kemarin itu di Fatani itu, ada satu hadis yang kita baca adalah hadis dalam khutbah tu. Nabi kata lagu mana? Nabi kata al-ibadatu, hadis sahih Muslim, al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Sesungguhnya ibadat pada masa kita ni, masa kuam cincai tak ada, keikhlasan tak ada, kebenaran hati tak ada, masa yang penuh benar dengan fitnah. Tak kira fitnah itu fitnah sakut paut dengan hawa nafsu, ataupun fitnah sakut paut dengan kesamaran. Semua tadi itu masuk mari tepi kita, seolah kata kalau Tuhan tak jaga habis licin dia buat kita. Tapi Nabi kata ganjaran orang senantiasa sujud lagi pada Allah, pegang lagi dengan ajaran Allah pada masa kita ni, Nabi kata ka hijrati ilayya. Seolah kata dapat ganjaran orang tu pahala seperti dia hijrah cari Nabi. Hijrah pergi cari Nabi ni bukan mudah nah. Nak tinggal segala-gala muga ni bukan mudah. Dengan sebab itu tak apalah kita duduk dalam masa ni pun, masa korun 15 dah ni kita duduk ni, masa penuh dengan benda yang seolah kata mallahu bihi alim, nak tabir tak boleh dah gini. Banyak fitnah, tetapi pegailah. Tak apa kita tengok. Masalah kita kata dalam kampung kita ni berapa nebeh? Berapa utai umur? Tiap-tiap umur tadi tu kalulah soncai sungguh, nak sungguh kepada ajaran agama, berasa tak nak pegang dengan agama, tak pandai masjid kan. Kalau mari belaka tak ada. Penuh supaya semaya Jumaat dah.
Tapi hari ni kita boleh tengok diri kita, tak usah tanya orang lain, tak usah kecek orang lain, tak usah kata ke orang lain. Tanya diri kita. Buat apa kita berasa payah sangat? Berasa tak ada kemanisan, berasa kata tak ada berapa mana dengan ajaran. Kenapa? Kerana tarik ke dunia hari ni kuat sangat. Ni hak mari ni hak Tuhan pilih dah lah ni. Boleh kadar hak kita tak dampak ni hak Tuhan pilih dah. Pada masa yang penuh dengan fitnah kita boleh medok lagu ni. Oh, bukan mudah dah. Bukan mudah sama sekali. Kita bukan tak ada kerja, kita bukan tak ada amanah, kita bukan tak adanya urusan, kita tak adanya apa nama, bukannya tak adanya apa nama apa yang tanggungjawab. Semua ada, tapi kita ui juga masa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan balas kita tak terhingga. Dengan sebab itu kita jangan apa yang kata habis semangat dalam masalah. Lalu Yusuf kata tak apalah, aku nak royak kepadamu apa mu nampak. Di sini kita nak tambih, peringatan kata umat Islam, masalah kita nak royak mimpi kepada orang ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kita dalam hadis sahih lah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia kata kerana ar-ru'yatu ala rajulin ta'irin lam tu'abbar ma lam tu'abbar fa idza 'ubbira waqa'at. Dia kata, Nabi kata mimpi kita ni, hak kita mimpi tadi itu tu, ia tak akan berlaku. Ia tak akan berlaku, ia duk seolah kata duk di dalam alam khayalan. Tak akan berlaku sama sekali. Malaikat apabila ditakbirkan, ditafsirkan, pasti ia kena berlaku seperti orang royak. Sebab tu kita kena mengingat, apabila kita mimpi satu perkara, jangan kita gaduh royak kok orang hak bukan ada kepandaian dalam masalah nak tafsirkan mimpi. Jangan. Kalau kita pergi royak kepada orang hak tak pandai tafsir mimpi, walaupun ia guru tapi ia bukan ahli, siap kita hak kena, ia tak apa. Sebab itulah kita mimpi benda pelik-pelik tadi itu, cari molek dulu orang. Cari molek dulu, tengok molek dulu. Lepas tu orang yang nak royak, nak tabir pun jangan tabir kot lah, tak boleh nyanyi kot orang. Ni Tuhan royak dalam Quran, Nabi pun royak dalam hadis. Kita kena jaga di sini. Lalu dia kata, qala la ya'tikuma ta'amun. Mulanya, makna Yusuf ni mula berikan pentafsiran terhadap mimpi yang orang itu mari tanyakan dia. Dia tak boleh gaduh-gaduh orang. Kalau orang tak tanya, jangan gaduh nak jawab. Tak boleh. Kalau orang tak ada suruh, jangan gaduh nak buat. Tak boleh. Ya, kita kena orang tanya baru jawab, orang suruh baru buat. Yusuf katalah mana? Dia kata qala la ya'tikuma ta'amun. Katanya oleh Yusuf, la ya'tikuma, tidak datang kepada mung kedua-dua. Kuma di situ maf'ul muqaddam, ta'amun tu fa'il muakhar tu. Pas terjemah lagu mana? Dan berkata oleh Yusuf, tidak akan datang kepada kamu oleh makanan. Oleh makan ni. Makan ni tadi itulah, iaitu gapo? Yang pertama apa nama? Hak dia takbir mari saat ni, iaitu gapo? Iaitu khamrah. Yang kedua iaitu kena kepada khubz, roti dia tadi itu. Lalu dia kata qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Kalimah turzaqanihi makna lagu mana? Makna iaitu tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepadamu. Turzaqanihi makna diberikan kepadamu. Turzaqanihi itu klik pada apa? Klik pada ta'am. Seolah kata makan ni yang nak mari cari mung tu, hak mu nak hasil, hak mu nak dapat, mu nak makan, mu nak minum tu illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ya Allah, malaikat aku akan khabar kepada mung kedua-dua dengan pentafsirannya, pentafsiran makan ni saat ni itu sebelum daripada makanan, sebelum bahawa daripada datanya kepada mung tu makan ni lagi. Salah kan kalau kita nak tafsir sini,
Makna kata aku nak royak padamu. Hei orang hak tanya akan aku terhadap mimpi tak ni. Aku nak royak kata makan ni. Hak nak mari mung tu boleh makan, hak nak mari mung tu boleh minum. Aku nak royak sifat dia, rasa dia dan warna dia, bau dia, lagu mana aku nak royak padamu. Belum daripada makan ni tu nak mari cari nak mari nak boleh mu nak dapat lagi. Allah kata Yusuf ni nak royak kata makan ni hak aku nak takbir padamu, hak aku nak royak padamu, hak nak boleh makan tu warna dia lagu mana, rasa dia lagu mana, qadar dia setara mana, waktu mana nak cari nak mari kepadamu makan ni tadi itu aku nak royak. Ini termasuk daripada mukjizat. Mukjizat ke apa? Yakni mukjizat hak Tuhan wahyukan kepada Yusuf mari takbirkan benda-benda ni. Orang kita jangan percaya lagu tu. Faqul innamal ghaibu lillah. Benda gaib itu hanya bagi Allah Taala. Kita orang Islam tak boleh percaya benda gaib lain daripada Allah Taala. Tak ada arah kita. Kita orang beriman kena duduk situlah. Jangan duk percaya benda gaib hak tok cara royak, jangan percaya benda gaib hak tok nujung royak, jangan percaya benda gaib hak tok sihir royak, jangan, tak boleh. Kerana gapo? Kerana benda tadi itu ditegahkan dalam agama kita. Ditegah dalam agama kita makna lagu mana diharamkan. Walaupun terkadang benda hak tiga tadi itu royak kena. Tapi apabila agama kita takwi, kita orang agama Islam, kita tak boleh buat kerja. Kalau kita buat kerja, nescaya dijanjikan seksa di hari akhirat esok. Itu tepat kita kena bimbang. Apabila gitu, puak-puak dia tanya, Yusuf, mu ambil ilmu di mana duk royak pada kami lagu ni? Allah kata, ya orang tanya, ya apa berasa juga tu yang nak makan gapo kok mana lagu mana ni. Tu. Lalu Yusuf berkata, "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi." Di sini Yusuf nak lauk, nak nafi, nak tolak daripada diri dia, kata aku tak ada tahu benda gaib. Tetapi benda tadi hak aku royak tadi itu termasuk daripada apa yang Tuhan aku, Rabbi, Allah tu lah mengajar akan daku. Makna royak akan daku. Mai royak kepada aku ni sebab itulah aku boleh royak kepadamu hak Tuhan aku ni royak. Orang pun tanya, buat apanya Yusuf kecek balas ni? Kerana orang hak masuk di dalam penjara dengan Yusuf, dua orang fatayan itu adalah orang yang menyekutu Tuhan, musyrik. Orang ada menyekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang menyekutu Tuhan ni, galik ke dia nak tanyalah pasal kata benda gaib-gaib, benda hak pelik-pelik, benda tu benda ni, galik dia nak tanya. Supaya gapo? Supaya nak orang tu boleh beri jalan keluar kepada dia. Ya percaya pasal itulah kalau kita nak royak dengan cara mudahnya. Lalu Yusuf faham kata dia tu orang lagu mana. Yusuf tak kata mu ni musyrik ni. Yusuf tak katalah tu. Yusuf royak kata tak apalah aku nak royak. Hak mu mimpi saat ni mu nak boleh makan gapo kok mana, nanti aku nak royak belum daripada benda tu nak mari cari mung lagi. Lepas tu orang tu kata mu ni pandai sungguh tahu benda gaib dah. Sebagaimana aku dah harap kepada mu boleh jawab sungguh aku nak tanya, aku tanya. Lalu Yusuf katukkan pahamnya tu kata zalikuma mimma 'allamani rabbi. Benda aku royak dua-dua perkara saat ni tu bukan kok mana dak, Tuhan mengajarkan akan daku. Apabila Yusuf kata lagu ni gapo pedahnya? Pedah nak royak kata, Yusuf nak royak kata orang dua orang ni. Saing, salah gitulah. Ingat molek-molek kata benda gaib tadi itu tak ada pia boleh tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya dia. Aku tak boleh tahu. Jadi Yusuf ni nak mengajakkan dua-dua orang ni mari beriman dengan Allah dan mari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah gitu. Lalu Yusuf pergi lagi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku tinggal millah. Millah ni mana ugamu. Ugamu kaum
Agama kaum di sini makna lagu mana? Makna agama yang orang Mesir kebanyakan duk pegang, duk memelukkan, duknya beragama, la yu'minuna billah. Mereka itu tak beriman dengan Allah Taala. Tak beriman dengan Allah Taala ni lagu mana maksud? Bukan makna tak kenal kata Allah Taala jadikan dia. Tak. Makna kata tak beriman kepada Allah Taala hal keadaan Allah Taala itu tunggal dan asa. Nampak tu tak? Dan asa. Tu maknanya gitu. Kalau gitu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ni kita nawi kita faham malak ni. Kata inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, aku tinggal di sini mana aku paling belakang terhadap agama kaum yang tidak beriman mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab masalah ni kita kena faham kata mereka ini banyak menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sedangkan mereka itu kaum tadi itu penduduk Mesir itulah dia dok mengajar kepada dua orang hak tanya dia ni. Mereka itu tidak beriman dengan hari akhirat, bahkan mereka itu kufur dengan hari akhirat. Orang kita ni dalam dunia ni ada dua kumpulan. Ingatlah kita orang Islam kena faham. Hidup manusia ni dalam dunia ni ada dua kumpulan. Kumpulan mula-mula makna orang beriman dengan hari akhirat. Orang beriman dengan hari akhirat ni pia Yahudi, Islam, Nasara, Sabi'ah dan agama-agama hak gantung dengan wahyu sama. Semua itu beriman dengan hari akhirat belaka. Ada pun agama hak tak ada wahyu daripada langit, tak kira Buddha, tak kira Hindu, tak kiranya Sikh, tak kiranya tu, tak kiranya ni, semua agama hak lain orang panggil agama kebumian ni, agama hak pasal tak ada wahyu, ia tak beriman dengan hari akhirat battah langsung. Apabila gitu, apabila kata ia tak ada beriman dengan hari akhirat, hidup sama hidup. Ya hidup kita hidup, ya kecek kita kecek, ya manusia kita manusia, ya ada perasaan kita ada perasaan. Tapi beriman lain ni. Sebab itulah mereka hak tak ada akhirat ni dia boleh berlaku yang nak buat gapo, dia nak zalim kepada pia, dia nak pesen kata nak bunuh pia, nak menyakiti pia gapo, boleh berlaku. Hak kecek dia kata tak boleh pada hakikat wah meja ni buat berlaku. Tapi kita orang Islam, orang beriman dengan hari akhirat tak. Kira gini sudah dalam media perang ni, dalam agama kita ni, jangan kata nak bunuh orang kok kena seksa, kerak pohon kayu pun tak boleh. Tak ada undang-undang dalam dunia ni kerak pohon kayu, potong pohon kayu, kemudian dia iqab, dia ambil salah dalam agama, tak ada. Agama kita tak boleh kerak pohon kayu pun tak boleh, apatah lagi bunuh orang. Sehingga sahabat Nabi ni bunuh orang kata Allahu Rabbi la ilaha illallah, dia kata gitu, sahabat pacung juga tekak dia. Nabi kata akhirat esok aku akan berikan hujah terhadap orang yang membunuh. Muni salah, muni adalah salah, tapi orang kafir kalau dibunuhkan oleh orang Islam tak dibunuh balas. Sebab apa? Sebab dia orang kafir dengan orang mukmin dia tak sama. Itu hukum Islam kita. Ada hukum dunia lainlah tu. Hukum akhirat, hukum agama tak dibunuhkan orang kafir dengan orang mukmin, tak boleh, tak sama. Kalau bunuh sama-sama orang mukmin, wajib alaikumul qisas, wajib kena bunuh balas. Tetapi kalau orang kafir, tak. Itu hukum syarak kita. Bayar gitu, bayar gini, orang kafir bayar tak apa. Dah ni orang hadap tunggu-tunggu kita, partai kita ni hak pakai cuk askar tadi itu, harga diri dia 300,000 ya. Bayar gitu ya, makna kata orang hak berkenaan tu tahu boleh bayar. Islam kita tak boleh lagu tu, dalam arti kata jasad kita ni tak boleh nak pergi sama dengan orang yang tidak beriman. Kalau gitu kesimpulannya, jadi kita tadi itu orang ada akhirat, makna lagu mana akhirat ni? Maknanya akhirat ni
dunia ni hancur, habis, tak ada dah dunia ni, alam barzah, alam kubur pun tak ada, Tuhan binasa bilicing, tinggal alam akhirat sah. Alam akhirat ni jakoh katak dengan kita ni bukan jauh pun. Apabila mati seorang boleh tengok dah akhirat, alam akhirat tu macam mana. Tapi yang nak tengok dunia, yang nak tengok syurga, kena tengok neraka, terhenti di atas iman dia, tauhid dia, amalan dia. Tu. Ada pun orang kafir, dak, ia mati, ia pejam mata, ia i'tikad kata, ia akan datang pula di atas ini dunia. Ia tak keluar tubik daripada ini dunia. Wa'ima, dia akan boleh jadi manusia pula. Wa'ima, dia akan jadi binatang, ternak ke, dan sebagainya. Ia i'tikad lagu tu. Kerana roh mereka iaitu orang panggil boleh bertukar alik. Roh manusia boleh jadikan roh lembu boleh jadikan rohnya manusia boleh balik gitu. Itu dinamakan aqidatul tanasukhil arwah. Di sisi Buddha dan Hindu pergi lagu tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam terkadang kalau kita tak ngaji sangat agama, kita duk berasa lagu tu juga. Berasa kata catna gitu, catna gini, punah habis. Sedangkan catna ni tak ada dah. Dunia ni akan hancur seperti mana dalam akli kata kita ni manusia ni mana kata masuk duduk dalam perut ibu kita kali yang kedua, tak ada dah. Apabila tu baik pergi. Tu dalam akli dengan cara mudah-mudah kita nak faham. Kalau gitu akhirat ni puak-puak tak beriman masa ni puak musyrikun utamanya la yu'minuna bil akhirah. Mereka tak beriman dengan akhirat. Bahkan wahum bil akhirati hum kafirun. Coba kita tengok tadabbur pada ayat. Tuhan kata wahum bil akhirah. Sedangkan mereka itu orang hak duk di dalam penduduk negeri Mesir zaman tu Yusuf ayat bil akhirah, dengan hari akhirat hum kafirun. Sedangkan mereka itu kufur. Tuhan wari hum dua kali di sini buat apa? Kerana nak royak kata mereka tadi itu kufur sungguh dengan hari akhirat, tak beriman langsung. Tu. Lepas daripada tu, apabila Yusuf ni dia dakwah kata mereka itu tak beriman dengan hari akhirat, dua orang tu tak tengok dia mata putih, tengok Pak Yusuf hak mana pula? Hak ni kita duk kenal rata-rata lagu ni belaka kita beragama ni balah ni belaka pakak jadi menyungutu Tuhan sikit hak ni gitu belaka pakak mana Yusuf bawa hak mana? Yusuf tengok mata pehel kata dia nak gapo daripada jawab pihak dalil dia tu. Yusuf kata gini, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku ni ikut, wattaba'tu mana aku ni ikut ni mana menurut, aku turut akan agama millah di situ bermakna din, agama bapak aku di sini itlaq bapak masuk tok nenek, masuk tok nenek kita pia dia rakyat bakar dia ni, bakar Yusuf ni pia bakar Yusuf Ibrahim datuk dia, nenek dia. Kemudian Ishaq itu apa yang kata tok dia, wa Yaqub ni ayah dia. Tiga-tiga ni bakar Nabi Yusuf. Yusuf ibnu Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Tu Yusuf. Sebab tu Nabi kata Yusuf ibnu Karim tiga disebut. Makna kata Yusuf ni anak yang mulia pia. Yakni kena pada Yaqub, Ishaq dan Ibrahim. Ni bakar dia. Maka saya nak peringatkan sini satu perkara hak dikena sembelih pada pada peristiwa hak Nabi Ibrahim kata walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Tadi itu apabila Ismail tu siapa anak lelaki dia tu siapa pada umur dewasa, dia nampak inni ara fil manam anni azbahuk, aku nampak di dalam mimpi aku kata aku sembelihmu. Inni azbahuka tu kena kepada Ismail, bukan kena pada Ishaq. Khilaf di antara ulama ni, setengah kata Ishaq orang kena sembelih, setengah kata Ismail orang kena sembelih. Tapi ingat, semua jumhur ulama
daripada ulama Islam yang beraliran ahli sunnah wal jamaah, ittifaq pula seorang mereka kata hak kena sembelih, iaitu Ismail. Adapun Ishaq, banyak daripada Bani Israel, Yahudi Nasara kata Ishaq ni hak kena sembelih. Sebab apa? Dia kata gitu kerana dia nak royak kata Nabi Muhammad ni keluar tubik daripada baka hak bukan orang mulia. Dia nak wear tubik situ. Sebab tu dia kata Ishaq ni lah orang yang kena sembelih, bukan Ismail. Ulama jawab kata Ismail lah kena sembelih. Hal apa? Kerana ittifaq dalam ahli sejarah kata Ismail ni abai Ishaq tak adik. Situ dia tak boleh pergi. Ya bicar di antara hak ni Yahudi Nasara, hak ni Islam. Bicar semuka gitu. Nak royak, nak menentu kata Ishaq ke Ismail hak kena sembelih. Begitu lalu. Tapi jangan kita kata, aku tak biasa dengar orang duk royak kata Ishaq ni kena sembelih. Ismail aku dah pergi lama dah. Tak ada ulama kata lagu tu. Tapi pendapat tu adalah pendapat syazah, pendapat yang ganjil, yang keluar tubik daripada pendapat yang tak gagah, yang tak sokongi oleh dalil, sama ada Quran ataupun hadis ataupun sejarah. Tak ada. Sampai ke Yahudi ni tunduk atak meja apa kata pergi lah, tapi tak boleh buat gapo sebab sejarah dia tetap. Kerana Ismail ni dialah anak Siti Hajar, dia boleh dengan Hajar tu belum daripada Ishaq. Kerana Sarah ni dia kecek salah sikit. Dia kecek kata aku ni tua dah ni, tak ada nak boleh nak lagu mana. Mai royak malaikat tu mari jumpa dengan Ibrahim hari tu. Kemudian masuk mari dalam rumah, dia kata ahlidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aku nak beranak lagi ke? Aku ni tua dah. Ibrahim pun tua dah. Dia kecek salah. Kecek salah sikit lah. Lalu Tuhan dia tadi itu mengandung lepas daripada Sarah. Itu lepas daripada Hajar. Hajar boleh dulu. Sebab tu ya suruh Hajar, suruh Ibrahim bawa Hajar hidup Mekah tu. Tu nak kita pergi. Kita orang Islam nak pergi molek. Cuma sini ni nak pergi kata masa tak ada ni, iaitu nak pergi kata Yusuf ni adalah anak bagi Yakub, Yakub tak anak Ishaq, Ishaq tak anak Ibrahim. Sini. Pak sini. Orang tanya kata mana itu baka Nabi Yusuf. Ni ayat 38 daripada surah Yusuf ni, tu baka dia. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Ni dia dak tekan masalah ni. Tidaklah sekali-kali kita ni menyekutu sesuatu pun akan Allah Ta'ala. Sekali-kali kita tak menyengutu Tuhan. Seolah kata Yusuf ni nak royak kepada orang dua orang ni, dua orang yang nak murid dia bukan ramah. Ni nak royak kata Tok Guru, jangan pesen kata duk nanti kata nak teramah dulu kau mengajar. Tak ni Yusuf ni mengajar dua orang yang mula-mula ni. Yang mengajar dua orang, tapi yang mengajar apa? Mengajar hak besar sekali, nak lepas manusia daripada neraka masuk syurga. Mengajar apa? Mengajar tauhid. Tiap-tiap orang mengajar tauhid tah muka bumi ni, itulah Tok Guru nak bawa pimpin kita masuk syurga. Tu, pas itu sudah. Semua para nabi rasul-rasul hak tu belaka yang mengajar. Hak lain pun jelah juga, tapi nak ayat kata pitu nak masuk syurga, kena adanya asalnya Allah Subhanahu wa taala, ada tauhid. Maka lana, tidaklah sekali-kali kita ni menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Taala min syai' daripada sesuatu mana-mana pun. Zalika min fadlillah. Demikian itulah kurniaan daripada Allah. Kita boleh mengasalkan Allah, tak berasa nak menyengutu dengan Allah. Ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Kita boleh pegang dengan agama hantu pun kita tak percaya, jin pun kita tak percaya, setan pun kita tak percaya, tok nujung pun kita tak percaya, tok sihir pun kita tak main, tok ca pun kita tak pergi. Ini adalah orang hak Tuhan beri kurniaan kelebihan kepada dia. Itu makna kata zalika min fadlillahi 'alan nas, alaina di atas kami, wa 'alan nas dan di atas kebanyakan daripada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tu tak terima kasih kepada Tuhan. Allah, Tuhan wi baik belaka pada kita, tapi kita tak terima kasih kepada Tuhan. Lagu mana Tuhan kata la yashkurun? Mana banyak mereka itu menyengutu Tuhan. Banyak manusia yang menyengutu akan Allah Ta'ala.
Banyak bukan sikit. Sebab tu dia kata za walakinna aktsaran nas. Akan tetapi banyak manusia itu tak syukur pada Tuhan. Tuhan cedek syurga kepada kita bagi muwahhidin sampai kata tak ada tempat dalam syurga tadi itu jadi luar tempat dia, tak ada manusia masuk duduk dalam tu. Tuhan jadikan makhluk lain pula. Nama gapo Allah bi alim nanti masuk syurga esok nanti tengok. Manusia nak masuk tak boleh. Apa? Ni walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Menyengutu Allah Taala banyak hari ni, gitu hari gini. Insya-Allah kita akan sambung ayat 39 biiznillah taala. Bamalah kita baca ambil situlah. Insya-Allah ambil ayat yang ke-39 semula. Hari ni bolehlah 2-3-4 keratan pada malam ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita. Akan ini pahaman yang betul daripada Tuhan kita, dan kita haraplah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara luah rahmat dia tadi itu tandakan kita semua masuk di dalam gulungan orang yang selamat daripada siksa api neraka dan boleh kita masuk syurga belaka. Allahumma amin. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.